Ya, peminat Marnet yang setia di situ. Mu- Mungkin betul lah kau cakap kan. Macam dulu berminat juga menjadi camouflage seperti sumpah-sumpah, tapi setelah kajian dilakukan mengatakan bahawa mereka membuat camouflage itu bukan berdasarkan untuk menyembunyikan diri, tapi lebih kepada emosi. Oh, Jadi aku rasa macam agak mengecewakan. Contohnya kalau aku jadi sumpah, kemudian aku orang kata menyimpan emosi kan. Awak marah ke? Lepas tu mana ada, tapi warna aku warna merah. Macam mana? jadi sotong aja. Oh, sotong betul. Sotong camouflage dia memang A+. Malaysia. Oh. Tapi ini memang flight path yang tak bagus langsung untuk pasukan Malaysia. Ya, Untuk kalau pasukan mereka Malaysia dulu lah. ada drop spot nombor 2 ke tak? Hmm. Oh, tapi menarik lah. Vietnam sanggup lepaskan Pochinki untuk tuan rumah. Oh ya. Yeah. Sedangkan mereka ada highest claim sebenarnya untuk mendapatkan Pucingki. Untuk pasukan-pasukan yang lain ni mereka akan bermain mengikut cara permainan mereka. Tapi satu benda yang memang aku nak mencadangkan tadi sebab kalau kita lihatkan untuk pasukan Malaysia 2, kebanyakannya adalah player daripada DBD. Jadi mungkin sekali pergi Quarry, dan itu merupakan satu tindakan yang baik sebab Circle sekarang ini menunjukkan bahawa ada peluang untuk pergi ke pulau. Ini peluang besar juga ni. Ya, Malaysia ada rekod baik untuk memenangi Circle pulau. Ya, dan Malaysia 1 betul-betul banyak kali terlihatkan mereka semasa mereka dapatkan game chicken dinner pun itu bermula dengan satu roadblock yang mereka lakukan juga. Ya, So mungkin mereka boleh buat roadblock, dapatkan beberapa elimination point dan kemudian cari tempat yang sesuai selepas circle yang kedua tu ditunjukkan. Tapi tak pasti kalau banyak tim nak bergerak ke pulau cepat-cepat ke tak, sebab ini boleh lagi kat mainland. ya, Sebab circle ujung circumference tu masih lagi dalam kotak tu. So kalau circle dah keluar kotak tu boleh cakap okay, confirm kat sini lah. benar. Myanmar, pemenang Chicken Dinner tadi agak menarik untuk melihatkan komposisi pasukan mereka. Mereka juga melakukan rasanya selection. Sebab di sini ada gabungan player-player yang tidak dikenali. 3 player memang tak kenal lah. Ichi ni daripada pasukan Genesis Esports kalau tidak silap. Kau dengan smile sekali. Tak berapa nak ingat. Tak lah, tak Tapi, kenal. ya. Hanya Tak bro. Johari mengenali Manikam. Saya kenal Johari je. Ya. Manikam pun saya tak kenal. Jadi Johari pun saya tak kenal juga. Tapi tidak mengapa. Di sini kita melihatkan beberapa visual menarik disediakan dari player-player ni. Mereka betul-betul ni lah. Setup mereka untuk kali ini, untuk Sukan C kali ini. Sebenarnya mereka betul-betul mencuba yang terbaik untuk memberikan kepada penonton dengan ada lampu-lampu RGB potato akan dijatuhkan terlebih dahulu. Ini merupakan satu benda yang cukup menarik. Kalau memang menarik sebab ini menyebabkan Vietnam naik ke atas Vietnam 1. Vietnam 1 akan naik ke tempat ketiga dengan markah 72 total. Jom, kat mana ni dapat kill ni? Mungkin masa rotation kot. Ya, sebab kadang-kadang kita lihat kan pasukan-pasukan akan hantarkan orang ke Sonoska military base ataupun ke dalam pulau secepat mungkin. Antara pasukan yang suka melakukan benda ini dengan cepat adalah pasukan Thailand ke? Suka hantar orang masuk dalam cepat-cepat. Yang peliknya Frankie dah tunjuk kat kita. Tapi dia dapat elimination point. Aku cakap kat mana dia dapat Kan Ada aku tengah dia, berhalusinasi. tak, dia jatuhkan potato tadi. Ah, Tapi tak tahu kat mana. so kill tu macam auto jatuh lah untuk dia. Boleh jadi. Itu dia. Pulau-pulau, jambatan-jambatan sudah bersedia menerima kunjungan. Aku rasa aku terpesong sebab lampu-lampu RGB. Itu. Tapi yalah cantik. Cantik saya tak ada debat. Dengan segalanya memang lengkap lah. Betul-betul diorang mungkin mengambil benchmark tournament-tournament yang paling menarik sekali untuk dilihatkan dalam PUBG Mobile. Kemudian kita improvise daripada setup ini. Memang satu pemandangan yang menarik kita lihatkan di situ. Walaupun untuk PUBG Mobile rasanya ada sedikit penonton. Kita ada nampak sedikit visual penonton tadi. Dia orang tak ke ujung-ujung sekali tu. Ya. Lebih lah untuk bagi tuan rumah, tahniah diucapkan mereka lah sebab nampak standard yang diletakkan agak
agak tinggi untuk e-sports. Oh Bukan ya. saja untuk PUBG Mobile, untuk e-sports secara keseluruhannya nampak standard building stage diorang dan sebagainya, sebab setiap game ada keperluan masing-masing. Untuk PUBG of course kau perlukan 64 peranti dan lokasi yang cukup untuk diorang duduk dan sebagainya, dan kadang-kadang terlalu besar nanti lampu-lampu RGB ni pun susah. Wah, betul. Ya, tapi diorang okay. And then aku rasa ni antara tournament yang paling smooth yang ada host. Oh ya, betul. Dia tak rasa kekok masa translation. Host padu, player pun jawab soalan-soalan dia pun padu, player pun jawab dengan agak okey. Aku rasa mungkin team memang dah sediakan player-player ni yang kena cakap, ataupun sebab dia wakil negara dia orang akan cakap dengan lebih baik ke apa tak tahu. Ya. Tapi jawapan-jawapan diberikan agak boleh diterima lah Ya. pada kita ni. Dan untuk berkredit juga kepada host dia betul-betul tahu soalan apa yang perlu ditanya, dan soalan-soalan yang ditanyakan relevan kepada player-player lah, bukan sekadar tanya apa perasaan awak masa nak chicken. Ya, Dia nampak dan dia beritahu situasi. Contoh kepada soalan yang dia tanyakan kepada West ke tadi kan, tadi rasanya momen mereka melanggar Laos, siapakah yang buat shot calling itu, benda yang ditanyakan agak spesifik. Jadi pujian juga harus diberikan kepada host mereka lah. For the first time host tak tanya apakah perasaan anda. Itulah. Biasanya itu je. Apa perasaan? Dan dia juga tanya soalan kontroversi juga tadi. Masa dia interview Indonesia tu, aku rasa chicken pertama dia tanya, korang memang betul-betul cari tim tuan rumah ke korang terserempak saja? Adakah korang korang buat research awal-awal? Oh, soalan kontroversi tu. Kalau tadi member tu bagi soalan jawapan salah kan, tak balik dia ni. You stay here at the venue. Ada benda sikit nak cakap. Betul. Yup. Menarik, aku terhibur dengan host kita kali ini. Syabas kepada pihak tuan rumah, berjaya mendapatkan host yang betul-betul memahami keperluan permainan dan juga keperluan emosi juga boleh dikatakan dekat situ. Tapi di sini kita melihatkan Yuhai berenang-renang di tepian. Di tepian mana sebenarnya? Milta ke ni? Tapi tembakan daripada Mika dilancarkan terlebih dahulu. Jauh dia orang ni. Ada seorang yang jauh Mika, akan diterang sedikit, damage diambil. Lepak lu, cicil lu. Kenapa yang jual air ni? Tak pasti, mungkin tadi duduk sini nak cari boat atau apa-apa, tapi itu merupakan satu saingan yang sukar. Indonesia 1. Walau bagaimanapun kalau mereka mengetahui ni Indonesia 1, kemungkinan Malaysia 1 akan langgar mereka terus, sebab potato sudah pun kurang. Jadi itulah perlawanan 4 lawan 3 kalau satu inisiatif ataupun initiation dilakukan ke atas pasukan Indonesia 1 yang duduk di situ. Oh, tapi sekarang ni kedudukan 2 sampai nombor 6 dekat-dekat Ya. Perbezaan 7 poin je nombor 6 dengan nombor 2. Nombor 1 tu memang terlalu jauh. Dia dah cakap kan kalau 60 poin aku rasa Indonesia 2 dah boleh bersorak kegembiraan. Ya. Semakin lama semakin menghampiri mata tersebut, circle tarik sebenarnya ke arah sini. Oh no. Ini berpeluang berakhir di kawasan jambatan dan kemudian naik balik ke kawasan atas. Tindakan yang diambil oleh dua-dua pasukan Malaysia sebenarnya mungkin ada kesilapan sedikit, dan kesilapan itu boleh menjadi penyesalan kalau betul-betul circle itu tarik sampai ke mainland ataupun tanah besar. Kita tengok macam mana jumper nak bawa juga, sebab mereka berada di kawasan lighthouse. Adakah masih lagi nak gunakan jambatan, masuk dulu ataupun rotate pergi jambatan yang ada circle tersebut dan main daripada belah sana. Ya. Mereka ada option kalau nak main di sebelah pantai, benda yang kau cakap tadi, iaitu mereka ada DNA DVD. DVD masih kau bermain di pantai, di main island tu. Dekat sebelah pantai pulau pun dia suka main juga, dan dia ada orang kata apa, rekod-rekod yang baik bermain di kawasan-kawasan tersebut. So rasanya mungkin itu rotation yang lebih akan memihak kepada Malaysia 2. Bagi Malaysia 1, rasanya dia boleh buat rotate besar melalui Novo dan akan circle dekat pulau. Oh ya, betul. Harapan untuk pasukan Malaysia sekarang ni lebih kepada pulau lah, circle itu berlaku. Untuk pasukan jumper dan rakan-rakan, pasukan Malaysia 2
Macam kau katakan tadi, ada beberapa option, ada beberapa pilihan yang mereka boleh lakukan, dan Jumper juga adalah seorang IGL yang berpengalaman untuk buat shot calling ini. Tapi itulah untuk pasukan Malaysia 2 sebenarnya memang sangat-sangat berharga untuk memiliki IGL seperti Jumper, sebab player-player lain mereka, okay, Flexopi dapatkan lapar terlebih dahulu, dia dapat secara kekal, kenderaan ini akan membuat rotasi 2 orang, tapi itulah persediaan untuk pasukan Indonesia 2 ialah tadi dia mengeluarkan DBS, jadi dia tak ada long range weapon untuk berlawan dengan pasukan-pasukan Malaysia ini. Tembakan pun ada M16 saja. Ramai betul. Right, Malaysia berpusing-pusing. Selamat Yami tak ada automated rifle. Dia cuma ada M16. Tapi sekarang kita lihat Malaysia 2. Aku rasa mereka kena pusing balik. Weh, kasih ada Thailand. Wow. Mereka berpusing semula. Mungkin mereka boleh ambil compound ini semula. Mereka berpusing-pusing mengumpul maklumat. Bagi aku takut je. Sangat menakutkan sebenarnya. Nasib baik sebenarnya. Mungkin apa yang difikirkan oleh mana-mana pasukan sekarang inilah tak ada pasukan yang akan memiliki dan juga mampu untuk melaburkan terlalu banyak peluru untuk menjatuhkan satu pasukan. Tapi itu dia, Mela sudah sampai. Mela dijatuhkan oleh Iko. Iko tu ni juga jatuh oleh Jumper. 2 orang cukup sebenarnya untuk menjinakkan tim daripada Thailand ini. Lagi 2 datang. 2 mata penyingkiran akan masuk. Wah, ini memang kedudukan cemerlang lah untuk diorang 2. 2 compound ini akan memberikan mereka kedudukan yang agak baik bagi circle-circle akan datang. Ya. Tapi itulah memang itu yang diperlukan oleh pasukan Malaysia 2. Mereka perlukan IGL yang berpengalaman untuk DBD sepanjang mereka masuk ke dalam PMPL dan juga PMSL sebagai wakil Malaysia ke C. Ialah mereka tidak mempunyai IGL yang ada pengalaman walaupun mereka ada orang tua seperti Encik Mosleh Subairi, tapi Encik Mosleh Subairi pun tidak pernah menjadi IGL ketika bermain di peringkat C. Manakala untuk Encik Izruddin, dia memang ada pengalaman bukan sahaja di C, malah menjadi IGL di international juga. Dari tadi aku tengok warna kuning tu kan, itu adalah Malaysia 2. Rupanya itulah Myanmar 2. Berarti dah MY. Ya, sebab ada MY tapi dia ada A. Mysterious Assassin. Jadi sekarang ini Vietnam 1. Vietnam 1 lagi satu je. Setakat ini kan dia dah main ni game kelima mereka. Ya. Mereka hanya berjaya untuk mengumpul 19 mata. Ya. Thailand. Tidak menjadi. Thailand rata sudah peluang untuk mereka semakin lama semakin nipis untuk mendapatkan pingat. Myanmar juga dijatuhkan juga menggunakan MYA. Itu adalah standard international mereka untuk perkataan kalau menggunakan 3 abjad, Myanmar akan dikenali sebagai MYA. Tapi kalau 2 abjad, Malaysia akan dikenali sebagai MY, manakala Myanmar akan dikenali sebagai MM. Ataupun KH. 2 itu. KH bukan. KH ke? KH tu apa je? Kemar. Tak apa ingat lah, tapi ya. Jami juga diletupkan. Rata sudahkah? Belum. Ada lagi. Pound Beat akan mendapatkan smile, knockdown terus. Indonesia 2 di Erangel tidak begitu keras. Setakat ini itu yang dapat kita perlihatkan. 2 orang sudah pun hilang bermain dalam zona biru yang masih lagi tengah bergerak dan akan berjaya masuk ke kawasan selamat di mana mereka mungkin akan berjumpa dengan tim Malaysia yang juga tengah melakukan rotasi mereka. Malaysia 2 akan bermain daripada hujung-hujung circle, manakala Malaysia 1 belum lagi kelihatan. Di dalam tangan belum lagi apa-apa dari Malaysia, tapi mereka akan kekal di nombor 2. Nombor 1 kurang 2 player. Nombor 3 kurang 2 player. Indonesia 1, nombor 4 juga kurang 1 player. So ini kedudukan baik juga untuk Malaysia 1. Ya, Malaysia 1 berada di bahagian bawah visual kita sekarang ini. Tapi yang menjadi persoalannya adalah di manakah perginya sebenarnya adalah circle. Pasukan Filipin. Wow, mantap. Pasukan Filipin dia rata-rata squad negara dia menggunakan nama sebenar. Sebab saya melihatkan Legenda Bibit juga mereka menggunakan nama sebenar, bukan nama in-game mereka. Mungkin ada semangat yang lebih tinggi untuk mereka bermain pada waktu ini. Ataupun macam kau cakap lah, lupa memo. Bang, boleh pakai IGN. Kat sini Laos akan berjumpa dengan yang circle tarik seperti yang dijangkakan oleh kau tadi. Dan Malaysia kedudukannya di luar tapi boleh lagi masuk ni. Ya. Kalau lihatkan penghalang untuk pasukan Malaysia 1 nak masuk pun adalah banyak pasukan yang berserak-serak dan tinggal 2 ataupun ke bawah orang dia. Cambodia ada tinggal 2 kalau tidak silap.
Pasukan Indonesia 2 ada 2 saja player. Yang menjadi penghalang besar adalah Vietnam 1 lah. Kalau ada pun, kalau mereka terjumpa. Tetapi pada waktu ini pasukan Filipina dan juga Cambodia bergerak daripada kawasan mereka. Pof-pof player veteran untuk Cambodia mungkin akan berganjak daripada kawasan ini. Tidak, dia akan tunggu terlebih dahulu. To the top. Special Mission 1 mengawal kawasan jambatan ini. Melihat ke arah tim Vietnam, Koi punya kenderaan dilihat, damage diambil tapi satu peluru saja yang kena. To top, kena hati-hati, kawasan dia agak open. Diorang kawal 2 tim yang berbeza sebenarnya dekat sini. So Vietnam sebenarnya boleh ambil peluang juga untuk join the party. Cambodia dapat satu daripada Laos, knockdown terus dibunuh, kenderaan-kenderaan lain akan berjaya bergerak. Dan ini sebenarnya benda bagus sebab sekarang Malaysia satu tahu kat sini ada orang. So dia tak akan lalui kawasan itu. Oh ya. High ground yang akan dipilih. Memang benar. Tapi untuk kali ini visual kita memang banyak kekurangan informasi. Sebelum ini kita dapat bilangan magazine yang mereka ada kan. Kali ini tidak ada sudah. Dan dapat dilihatkan sebenarnya untuk pasukan Malaysia 1 macam kekurangan senjata sebab ada di antara mereka yang menggunakan Bison. Itu merupakan tanda-tanda kecil bahawa mereka tidak ada kelebihan daripada segi peluru ataupun ammunition. Jumper Udin 30 peluru, tiada extended mag untuk dia punya M4. Ya, harusnya sebab dia rotate awal sangat dalam permainan tadi. Tapi tadi jumper skop 4, M4 lengkap tembak. Tembakan dilepaskan sekarang ini kerana kenderaan tersebut. Masih lagi mencari informasi diberikan kepada rakan-rakan yang lain. 3 mata penyingkiran ada pada mereka dan kedudukan untuk lawan juga ada. Ini sebenarnya kedudukan yang sangat-sangat baik. Yen akan dihantar ke harapan terlebih dahulu, menembak secara rambang, reloading dilakukan. Dia ada 40 peluru. Extended mag ada untuk diri beliau, berlawan depan-depan. Alah, terkena DBS. Yen perlu dibantu secepat mungkin tapi Yen akan dijatuhkan terlebih dahulu. Jumper masa gerai tangan. Balingan dilakukan sekarang ini. Satu saja berdiri dan kedudukan tepat diketahui oleh Jumper. Jumper baling kena target pom meletup 2 orang. Sekarang ini dalam keadaan knockdown, 2-2 juga akan diambil secara langsung. Tapi rasanya satu dirembat oleh Filipina. Maka mereka akan ada 4 mata penyingkiran. Tapi malang Yen terkorban dalam situasi itu. Ya, satu perkara yang mungkin tidak dapat dijangkakan itulah sebab dia dalam open area. Sangat-sangat sukar untuk menjangkakan ada orang akan mengeluarkan dia punya DBS. Tapi untuk mereka yang berada di asap itu, kalau terpancing untuk masuk ke dalam, dia yang akan ada kelebihan. Dia yang mempunyai advantage. Dan Yan termakan perangkap dan jerangkap samar yang disediakan oleh pasukan sebentar tadi. Dan sekarang ini mereka akan tinggal 3 saja player, tapi 3 player kita nampak boleh saja mendapatkan winner-winner chicken dinner. Mungkin bukan masalah yang terlalu besar untuk pasukan yang punya pemain veteran Cik Izzuddin Hashim. Di sini kita melihatkan Indonesia 2 duduk di tempat yang agak optimum untuk mereka. Tapi adakah ia akan menjadi terus kekal optimum? Tidak, kerana circle itu akan berganjak. Dan mereka kena menerusi jalan raya. Yang di mana jalan raya itu penuh dengan buaya-buaya dan serigala-serigala yang sudah pun bersedia untuk menembak. Dan seterusnya kita akan lihat kepada 2 tim Vietnam ini juga. Kedua-duanya ada circle yang sangat-sangat sedap. Kedua-duanya ada keempat-empat ahli juga untuk guna pakai. Tembakan dilepaskan oleh Easy kerana Ponbit dia knockdown. Tapi rasanya dia dapat diselamatkan dekat sini. Tiada masalah. Unless member tu turun ke arah tangga itu. Dia masa grenade sebenarnya. Oi, meletup tak kena. Selamat Joseph. Joseph akan membunuh Ponbit sebab mereka sudah hantar Ponbit ke depan. Dia satu S12K di dalam tangan. Dekat atas tu pula ada orang gunakan first aid kit. Dia makan dilepaskan tapi Joseph yang akan di knockdown terlebih dahulu. Easy tak sempat untuk backup sebab tak ada visual. Tapi sekarang Filipina akan dipancing oleh Vietnam. Dan Chua kata hari ni saya mau buat ikan bakar. Ikan bakar dia memang menjadi pada waktu ini. Satu lagi ikan. Di bawahnya mungkin 2 lagi. Tapi itu dia Indonesia 2. Tinggal 1 player saja. Ni mungkin prestasi mereka yang terburuk setakat ini. Daripada segi placement point. Wah. Tapi mereka ada 3 elimination point dalam tangan. Gila-gila dalam Malaysia berjaya dapat begitu banyak mata-mata penyingkiran. Tetapi masih lagi akan dirembat. Malaysia sekarang ini, Malaysia 2 ada 6 mata penyingkiran. Dan mereka yang akan menyerang Vietnam. Rasanya tadi kedudukan Vietnam 1 dah cantik. Tapi mereka pergi ke arah belah-belah pantai tersebut menyebabkan sekarang Malaysia 2 kedudukan lebih premium. Vietnam 2 pula sekarang ni akan diserang oleh Malaysia 1. UI Boy and the gang sudah pemula untuk masa grenade tangan. UI paling di hadapan, nyawa dia tinggal separuh. Snipe dan juga Dambro di kawasan belakang. Asal-asal dibaling memudahkan pergerakan mereka ke dalam. Sekarang ni Vietnam cuba untuk regroup semula. Tapi akan cuba digagalkan
oleh Malaysia 1. Betul-betul optimum pergerakan daripada Vietnam. Mika hampir dapat dijatuhkan sebentar tadi, tapi Vietnam betul-betul mereka memang tahu mereka ada dua saja dekat sini dan mereka telah memasingkan diri mereka dengan ahli yang lain daripada Vietnam 1, menyebabkan sekarang ini Malaysia 1 berjaya untuk merampas kompaun-kompaun yang terdapat di sini, sekaligus menghadiahkan mereka dengan tempat yang agak baik di dalam circle. Manakala untuk Vietnam 1, mereka tidak mahu mengambil risiko yang terlalu tinggi mempertahankan tempat ini dengan 2 orang saja, sebab itu mereka tahu itu adalah markah untuk pasukan Malaysia. 2 percuma boleh dihadiahkan kepada mereka. Timor Leste ada di sini. 11 pasukan yang masih ada akan berjuang. Hanya ada 3 pasukan sebenarnya yang mempunyai full squad. Vietnam 1, Malaysia 1 dan Vietnam 2. Kalau circle ni tarik, kedudukan ketiga-tiga tim ni yang akan berada dalam keadaan sukar. 2 sebenarnya. Kerana Vietnam 1 berada di sebelah kiri map kita. Tapi Snipe berada di kawasan high ground. Timor Leste berjiran dengan mereka. Mungkin mereka boleh ambil fight tersebut. Tapi yang menariknya tadi Gosu tu tak kena knock pun. Entah macam mana. Tapi Saltar dijatuhkan. Dikeluarkan nombor 1 punya tim. 3 mata penyingkiran. Tiada mata placement untuk mereka. Dan sorakan diberikan. Kenapa dia orang bersorak? Jangan bersorak. Mungkin sebab pasukan nombor 1 kot. Apa-apa saja untuk mana-mana pasukan sekarang ini akan bersorak kalau pasukan Indonesia 2 terhenti momentum mereka, sebab itu adalah pasukan yang perlu dikejar begitu besar sekali. Untuk pasukan Malaysia 2 sudah pun tinggal 1 sahaja player. Mereka tadi ada 6 elimination point, tapi ketika ini the last survivor daripada pasukan last survivor sebelum ini, Eco, tapi dia akan dijatuhkan bersama dengan rakannya Flex OP. 6 elimination, 6 markah untuk pasukan Malaysia 2. Pasukan Malaysia 1 masih kukuh, tetapi kedudukan mereka terancam kerana circle telah pun berganjak. Pintu tempat kalau kita lihatkan daripada visual secara kasar, Damn Good dekat dengan circle, dia perlu bergerak sedikit. Cuma depan dia tu tidak ada target untuk mereka, tidak ada sasaran. Manakah tempat kita nak duduk? Jadi Damn Good sedang mungkin melakukan sedikit aktiviti mengakap ataupun pengakap, buat scouting, tengok di manakah kita harus duduk beramai-ramai. Gosu di knockdown sekarang ini juga, maka Vietnam 2 mungkin akan kehilangan mereka punya full squad. Damn Good makan red face juga. Indonesia sekarang ini ditekan oleh Damrut. Dan mereka berjaya masuk sebenarnya dengan cantik, dengan clean. Dan mereka terus barbar ke harapan. Eliminasi oleh Filipina 1. Perlawanan akan berlaku sebentar saja lagi antara Malaysia dan juga Indonesia. Tapi Yuhai akan dijatuhkan oleh Chua. Vietnam nampak red face dibunuh oleh Damrut dengan satu senapang patah. Kita harapkan Yuhai dapat dibangunkan semula kerana number advantage itu sangat-sangat penting, terutama untuk berlawan dengan tim Vietnam 1 ini. Mereka bermain dengan berpegang tangan. Damrut di knockdown dengan satu grenade tangan. Huang sekarang ini nyawa sedikit rendah, fallback ke belakang semula, belum lagi masuk dalam circle. Timor Leste berlawan dengan Vietnam. Tapi Vietnam, musuh nombor 1 mereka bukan Timor Leste tapi zona biru tu. Itu betul, mereka sedang melarikan diri. Tapi kita boleh lihatkan sebenarnya the lack of equipment ataupun kekurangan kelengkapan. Damrut dijatuhkan sekali lagi atau mungkin dikeluarkan langsung, kurang pasti pada waktu ini. Tiada update, tiada visual untuk kita lihatkan. Tetapi Damn Good tadi masuk dengan hanya satu shotgun S1897 dengan PP Bison. 2 weapon yang kau takkan bawa dalam last circle ini. Itu saja yang dimiliki oleh Damn Good. So ini mungkin kelemahan pasukan Malaysia buat waktu ini. Tiada kelengkapan langsung untuk mendapatkan, tetapi nampak gayanya macam Malaysia dah pun naikkan semua player mereka, menjadikan hanya 2 saja pasukan yang ada full squad. Malaysia 1 dan juga Vietnam 1. Ya, 1v4 punya situation sekarang ni. Mika malangnya akan knockdown. Backup kena datang cepat-cepat. Dia melompat dan menembakkan itu. Sudah berata. Indonesia dikeluarkan tengah 7. Maka 4 masih lagi hidup. Tapi 2 orang dalam keadaan knockdown. Perlu dibangunkan secepat mungkin. Untuk Malaysia 1. Vietnam sekarang ni busy dengan Vietnam. Rabis mengeluarkan AWM. Tapi peluru sudah habis. Reloading ke dah habis secara langsung. Dia dapatkan satu mata penyingkiran sebentar tadi. 11 mata untuk beliau. Ruang menembak. Timor Leste ni mungkin antara game mereka yang terbaik setakat ini. Dia kena bermain untuk placement point. Malaysia 1 sudah bangkit. Lagi 1 saja perlu dibangunkan semula. Kalau benda itu berlaku, 2 tim saja ada full squad dan mereka ada circle. Yap, tapi Vietnam 1 masih ada 4 orang dengan 11 mata penyingkiran dalam tangan pasukan Malaysia. Harapnya betul dia boleh tapi Yuhai akan jatuh. Kali ini kepada Timor Leste, tapi itu sole survivor untuk Timor Leste. Jadi harap-harapnya mereka tidak mengambil benda itu terlalu serius ataupun tidak terlalu terkesan dengan knockdown tersebut dan tidak takut
Dan Malaysia walaupun hanya tinggal 3 sahaja menjadikan hanya satu pasukan berpeluang dengan full squad. Chua betul-betul tajam tembakan dia, tapi tu dia gangguan daripada satu AWM. Jarak jauh berjaya menjatuhkan dia dan menyelamatkan keadaan untuk pasukan Malaysia 1. What are the odds? Ada 2 AWM dalam permainan kita pada ketika ini. Jarang-jarang action ball diangkat, tetapi 2 AWM dalam circle-circle akhir ini. Dan compound akan dipegang oleh tim Malaysia 1. Snipe tadi hampir di knockdown tapi berjaya diselamatkan dengan peluru AWM yang menyengat. Chua dibangunkan semula pada waktu ini. Player daripada Cambodia sekarang dilihat. Power pula budak ni ya. Timor Leste mendapatkan satu lagi knockdown. Kali ini ke atas Vietnam 2. Tapi zona biru akan menjatuhkan triple one, dikeluarkan di tangan ke-5 sekarang ini. Cambodia 1 dengan 7 elimination point. Dan tempat ke-6 tadi mungkin untuk Timor Leste. Tapi Laos, Malaysia, Laos baru je keluar. Malaysia, Vietnam. Kali ini adakah chicken dinner? Wah, betul-betul konsisten lah Malaysia 1. Semua game dia double digit sekarang ni. Kecuali game nombor 3 di mana Malaysia 1, Malaysia 2 dua-dua tak main. Tapi selain daripada itu, dia konsisten double digit hari ini. Dan kali ini sekali lagi diberikan peluang. Retesting dilakukan. Boleh chicken ke tak sekarang? Oh ya, memang betul. Tapi satu benda yang menjadi masalah, kita boleh nampak sebenarnya yang menjadi masalah untuk kebanyakan pasukan ini bukan... cantik macam bunga. Oh, memang cantik baringan bom tersebut. Tapi bukan masalah untuk rotation ke apa. Masalah equipment sekarang ini. Kalau kita lihat kan, macam kau cakap, buat action rifle jarang orang ambil. Tapi disebabkan mungkin tak ada pilihan, mereka kena ambil AWM itu. Dan AWM itu dikekalkan sampai sekarang. Walaupun ini adalah perlawanan jarak medium sehingga close quarter combat. Malaysia kita tahu tadi, memang weapon tak ada. Mungkin dah tukar, mungkin dah bertukar fortunes mereka. Tapi mengharapkan pada circle ini dapat juga pada pasukan Malaysia. Tapi macam kau cakap, Malaysia konsisten. Tetapi Vietnam 1 ni betul-betul lagi konsisten. Vietnam 2 akan jatuh satu player secara percuma. Vietnam 1 macam mana pula? Dia tak sempat naik sebentar tadi. Rabis dari knockdown belum lagi dibangunkan. Chua tembak. Dan Brut cantik. Tembakan beliau. Chua akan dijatuhkan. Maka 2 player daripada Vietnam sekarang ini dalam keadaan knockdown. Number advantage diberikan semula kepada Malaysia 1. Satu lagi jatuh untuk zona biru bagi Vietnam 2 juga. Vikoi sekarang ini guna first aid kit. Kalau dia jatuh, kalau dia gagal untuk menembak sesiapa, ini adalah peluang sebenarnya. Snap terus pergi ke arah Vikoi. Vikoi masuk grenade tangan. Player dia cari tembakan. Lepaskan AKM. Mika dapat satu lagi dekat situ. Chicken Dinner mungkin dalam peluang yang sangat-sangat besar untuk Malaysia. 3 lawan 1 lawan 1. 5 mata penyingkiran sekarang ini untuk Malaysia 1. Wow. Tu dia Vietnam 1 dan Vietnam 2 di dalam kesukaran sedikit untuk mereka mendapatkan apa-apa. Tapi dia dah pun revive kembali member dia untuk Vietnam 1. Tapi untuk Vietnam 2 tiada lagi maaf bagimu. Vietnam 1 lah nama. Kalau dia samakan kedudukan ini, mungkin Malaysia akan ada masalah untuk lock sekali lagi. Mungkin dia akan jadi sekali lagi hanya menjadi pengapit, tidak menjadi pengantin. Oh tak. Yap, Vietnam 1 hanya tinggal 2 saja. Yap, Chua baru saja dibunuh. Tidak sempat untuk dipegang, begitu lama dia merangkap. Di knockdown, dibunuh dan kill itu pergi ke arah Damrud juga. 6 mata penyingkiran sekarang ini. Damrud mencacing menuju ke arah kejayaan sekarang ini. Jejaka daripada Sabah mencari ayam. Para Jin sekarang mula disontoh oleh zona biru. Dia akan bergerak. Rabis buka skop. AWM dalam tangan bertukar semula kepada AK-40 peluru. Frankie di hadapan. Kenderaan ada sebagai satu bunker, tetapi kedudukan kawasan high ground dipegang kuat oleh Malaysia 1. Mika snipe Damrud. Mereka akan bergerak bersama-sama. Mika nyawa rendah. Kini maka oleh zona biru. Kriket Parajen berjaya dijatuhkan oleh Frankie. Rabis ditembak. Satu lagi berbaki. Frankie last guy. Akan dicari oleh Damrud. Bison ke apakah? Winner Chicken Dinner. Masih milik Malaysia. Yap, masih milik Malaysia. Berjaya akhirnya. Setelah berkali-kali mendapatkan nombor 2 dalam semua permainan yang dimainkan pada hari ini. Majoriti permainan yang mereka mendapatkan hari ini top 3, top 2. Tapi kali ini top 1 winner Chicken Dinner. Seperti yang kami janjikan. Ada Chicken Dinner, confirm. Oh, dengan itu KPI kami sudah selesaikan. Dengan ini kami balik dulu. Tapi power lah, mantap lah. Wah, Damrud memang kau power lah. Bison ke kasih pen pun rasanya dia akan dapatkan Chicken Dinner itu juga. Tapi permainan cemerlang daripada mereka. Oh, tapi Vietnam 1 juga begitu banyak elimination point mereka dapatkan. Rasanya walaupun Malaysia mendapatkan winner Chicken Dinner, tapi beberapa kali berlaku kepada Malaysia juga ialah Malaysia bukan nombor 1 daripada pengutar mata. Dengan Vietnam mengambil mata yang sebegitu tinggi sekali. Daripada segi elimination point, Malaysia ada 6, 7 lah, mungkin 8.
itu akan memberikan mungkin mereka 18 mata, tapi Vietnam 1 mungkin tersangkut di 12. Kalau dapat 6 pun dia akan sama markah jugalah dengan Malaysia. Tapi kita tengok kiraan kasar dan kiraan akhir dia nanti. Lagu dapat syabas diucapkan kepada pasukan Malaysia 1 menjadi kenyataan winner-winner chicken dinner. Setelah kita menunggu siapakah pasukan daripada PMSL yang boleh mendapatkan winner-winner chicken dinner selain daripada Indonesia, jawapannya ialah Malaysia. Ya, betul tu. 3 kali mereka cuba, 3 kali mereka retest. Akhirnya lepas kali ini. Chicken dinner milik Malaysia. Wah, betul-betul orang kata apa, degil. Dan juga stubborn. Tak nak nombor 2, nak nombor 1 dan mereka akan berjaya. Yang kedegilan mereka tersebut ini akan meletakkan mereka sebagai pencabar terdekat ke atas Indonesia 2 sebenarnya. Kita dah cakap pada pengairan hari ini, kalau 60 poin, ya kau boleh happy. Kalau tidak, sebenarnya sangat-sangat sukar untuk mereka rasa selesa dengan permainan mereka untuk esok hari. Last game, kalau Malaysia 1 boleh lakukan benda yang sama dan point gap dalam 20 poin je, peluang itu sangat-sangat besar even untuk capai emas. Oh ya, memang sangat-sangat berpeluang tinggi untuk pasukan daripada Malaysia ini. Tapi itulah betul macam kau cakap, degil, ketegak, keras kepala. Kalau daripada mana-mana metrik sekalipun, orang akan mengatakan mustahil untuk damn good yang hanya mempunyai Bison dan juga shotgun. Dan bukan shotgun DBS, bukan S12K yang menjadi meta, bukan juga